نويت التعلم والتعليم، تزكي والتزكية، النفع والانتفاع والاستفادة، الحرص على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال مؤلف رحمه الله: wa'lam faslun wa'lam anna fi jildi ibni adama arba'atu asya'a. Faslun, wa'lam, ketahuilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan kita daripada kegelapan kejahilan. Anna fi jildi ibni adama, sungguhnya dalam jildi ni kulit. Jadi ini adalah dirilah, dengan makna batin dia. Dengan makna batin dia. Dan dalam diri anak Adam. Walaupun kulit dengan maknanya batin anak Adam itu dan diri manusia itu arba'ata asya'. Mengandungi arba'ata asya', mengandungi empat unsur. Pertamanya al-kalbu wal khinziru wasyaitanu wal malaku. Al-kalbu wal khinziru wasyaitanu wal malak. Khinzir, tak gamak nak sebut ni. Wa al-kalbu wal khinziru wasyaitanu wal malak. Dari satu aspek, Imam Al-Ghazali rahimahullah membuat analogi dalam diri manusia itu ada mengandungi sifat-sifat al-kalbu, khinzir, syaitan wal malak. Dalam diri manusia ada al-khinzir, syaitan, al-malak, malaikat. Wal kalbu mazmumu fi sifatihi wa laisa bimazmumi fi suratihi. Wal kalbun ni tercela pada sifat dia. Pada sifat dia. Bukan pada sudut rupa dia. Apa sifat yang tercela tu? Sini al-ghadab. Kita bincang al-ghadab. Manusia ada al-ghadab. Bahkan menjadi apabila diuruskan dengan baik kekuatan ghadabiyah, maka ia melahirkan sifat yang baik. Tapi kalau melampau daripada had yang sepatutnya, maka akan merosakkan manusia. Ataupun kurang daripada sepatutnya, merosakkan juga. Jadi diumpamakan, Imam Al-Ghazali umpamakan manusia ni ada kekalbian. Ada sifat keanjingan dia. Dan merujuk pada sifat. Dan keburukan al-kalbu ni bukan dilihat dari sudut surah dia. Kalau kita tengok kecek bak surah, banyak lagi surah yang surah binatang lain yang mungkin lebih teruk. Jadi anjing pun ada cute dia juga. Tapi melihat pada al-ghadab. Katanya pula, bapa anjing, bapa tak binatang lain. Tak ikut dia lah. Mungkin adalah jawapan dia.
Apa yang anda jawab, kita faham situlah. Imam Ghazali buat pemain anjing merujuk pada sifat al-ghadab. Nah, awi kemenatan lain di nasa apa semua tak faham pula. Itu. Wal khinziru dan al khinzir mana? Wa kadzalika syaitan wa kadzalika syaitanu wal malaikatu. Begitu juga syaitan dan malaikat. Zammuhum wa mad'uhum fi sifatihim. Begitu juga syaitan dan juga malaikat. Zammuhum ni menunjuk pada syaitan lah. Tercelanya syaitan dari sudut sifat dia. Wa madhun dan terpujinya malaikat dari sudut sifatnya. Bukan dari sudut, bukan merujuk kepada ciptaan mereka. Macam syaitan, ganah juga. Ciptaan daripada fire, pada api. Jadi, merujuk kepada sifat mereka. Begitu juga khinzir. Walaysa zalika fi suwarihim wa khalqihim. Walaysa zalika dan tidaklah. Zalika apa? Al-manhu wa zammu, terpuji dan juga cela, fi suwarihim wa khalqihim, pada rupa dan ciptaan mereka. Wa kadzalika, begitu juga al-khinziru, begitu juga keadaannya khinzir, mazmumun, fahuwa mazmumun, tercela, fi sifatihi, pada sifatnya, bukan dari sudut cipta rupa ataupun ciptaan mereka. Jadi al-qalbu ni mewakili kuatan ghadab, sifat ghadab manusia yang tidak terkawal, menjadi titik kepada kemusnahan, kecelakaan manusia dunia akhirat. Dan khinzir merujuk kepada mewakili kepada syahwat. Kalau tengok sifat khinzir ni, yang makan belakang, tak kenyang, makan. Jadi syahwat ni. Baik. Waqad umira ibnu Adama bi an yakshifa zulmal jahli binuril aqli. Waqad umira, dan sungguhnya umira, telah disuruh, telah diperintahkan. Guna bina majhul di situ. Bina majhul merujuk kepada disuruh oleh syara', disuruh oleh syari' akan ibnu Adam, akan manusia. Bi ay yakshifaz zulmal jahli binuril aqli, supaya ay yakshifa dengan makna menghilangkan daripada dirinya, daripada dirinya, zulmal jahli, kegelapan, kejahilan. Menghilangkan, manusia disuruh untuk menghilangkan kegelapan, kejahilan. Di sini musannif pengarang ia mengidhafahkan musyabbah bih kepada musyabbah. Asalnya zulman orang panggil musyabbah bih, al-jahli orang panggil musyabbah. Maknanya jahil, jahil serupa dengan gelap. Kejahilan ni diibaratkan serupa kegelapan. Kejahilan yang umpama kegelapan. Jadi gelap kita faham, tak nampak apa dia. Jadi manusia disuruh supaya menghilangkan kejahilan dalam diri mereka, binuril aqli, dengan apa? Binur, mana biwasitati, dengan binuril wasitah nuril aqli, dengan menggunakan cahaya, dengan perantaraan, menghilangkan dengan apa? Dengan cahaya akal. Apa makna cahaya akal? Cahaya akal di sini, akal diumpamakan dengan cahaya. Akal diumpamakan dengan cahaya, cahaya akal.
Akal yang diumpamakan dengan cahaya. Apa yang dikehendaki di sini adalah al-ilmu, iaitu ilmu. Jadi manusia diperintahkan supaya menghilangkan kejahilan mereka dengan ilmu. Kenapa digunakan akal, tidak guna ilmu di sini? Sudut ibaratnya, kerana akal ni adalah sebab bagi menghasilkan ilmu. Sebab bagi ilmu dan sebab untuk menghasilkan ilmu. Jadi faham apabila kita sebut akal sini, makna sini ilmu. Wa qad umira ibnu Adam bi an yakshifa zulmal jahli bi nuril aqli khaufan minal fitnati, kerana takut kepada fitnah. Kenapa Islam agama menganjurkan, bahkan menyuruh ada anjuran yang berbentuk fardu ain, tertentu wajib atas setiap individu, ada yang berbentuk fardu kifayah, supaya khaufan orang panggil maf'ul li ajlih, kerana takut. Takut sini apabila tidak jaga. Apabila tidak menerangkan akal dengan ilmu, tidak menghilangkan kejahilan. Minal fitnati, takut daripada fitnah. Mana takut pada jatuh pada fitnah. Fitnah sini mana fitnatus syaitan. Tipu daya syaitan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa walahu syaitanun. Ini jelas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah bagi seorang manusia itu illa walahu syaitan, melainkan ada pada diri mereka syaitan. Ada qarin dia, ada syaitan yang bersama dia. Wali syaitanu, aku pun ada juga. Manusia, aku pun ada juga syaitan. Ada hikmah. Ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Jadi tak ada alasan lah. Kata maknanya nak tunjuk kepada umat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan suatu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersifat itu juga. Contohnya makan, minum. Tapi sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menjuru kepada celaan. Kerana itu bertentangan dengan sifat wajib Rasul pula. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, pada diri aku pun ada syaitan, wa anna Allah qad a'anani ala syaitani hatta aslama. Sungguhnya bahawa Allah Ta'ala menolong aku atas syaitan sehingga aku selamat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya mujahadah. Mujahadah. Kalau kita selamat daripada tipu daya syaitan, tipu daya dunia, tipu daya segala yang menghalang kita daripada Allah Ta'ala, kita berbuat taat, kita hindar daripada maksiat juga adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Adapun kita, apa yang kita lakukan, taat kita, hindarnya kita pada maksiat kerana ilmu kita, kerana mujahadah kita tidak. Hakikatnya adalah minnah, ala anugerah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma panduan untuk mujahadah adalah kita melihat kepada manhaj, panduan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kadzalika syahwatu wal ghadab. Jadi sini Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa
dalam diri kita kegelapan, wajib atau bagi manusia menghilangkan segala kegelapan kejahilan ini dengan nur akal, dengan ilmu, dihilamkan dengan ilmu. Lepas tu hilangkan dengan ilmu, dengan akal. Dengan akal, dengan ilmu, ilmu yang mana sebab bagi ilmu adalah akal. Adalah akal. Hilangkan kegelapan, kejahilan ini. Kegelapan ini ada dengan kenapa? Jadi apa dia cara dia? Okey, nak dapatkan ilmu dengan ilmu, lagu mana wasilah pada ilmu tu pula adalah dengan cara belajar. Dengan cara belajar, ta'allum. Dengan cara belajar. Kenapa? Kerana untuk menghindarkan fitnah yang ada dah dalam diri manusia itu sendiri daripada syaitan. Daripada syaitan. Syaitan yang mana sifatnya menipu daya. Sifat jahat yang menipu daya. Begitu juga wa kadzalika syahwati wal ghadab. Begitu juga wa kadzalika mentakdirnya sebagaimana juga seorang hamba itu manusia itu diperintahkan supaya menghilangkan kegelapan kejahilan dengan cahaya ilmu, dengan perantara akal, supaya selamat daripada tidak dapat mengendalikan syahwat dan ghadab. Kita sebut gitu. Daripada syahwat dan ghadab. Syahwat dan al-ghadab. Ini sebenarnya dari diri kita sendiri ni. Syahwat al-ghadab dari diri kita sendiri. Item kita manusia tu memang dah sedia dah. Bahkan kita bergerak. Bahkan kita mencapai kebahagiaan sejati yang saadah yang hakiki sendiri itu dengan kekuatan syahwat dan ghadab. Sebagaimana kita bincangkan, Imam Al-Ghazali nyatakan sebelum ini, dengan cara kita menengahi, kita mentadilkan, menyelaraskan syahwat dan ghadab, apabila pertengahan ia akan mencapai, manusia akan mencapai as-sa'adah. Jadi kita tak boleh hilangkan as-syahwat wal ghadab ini. Kita kena muktadilkan. Kita kena kendalikan. Lagu mana nak mengendalikan syahwat dan ghadab? Lagu mana kita nak menghilangkan ataupun mencegah ataupun nak menghindari daripada fitnah syaitan dengan ilmu. Dengan ilmu nasihat. Ini peranan sebagai wazir. Wazir. Sebagai wazir bagi hati. Wazir bagi hati. Adapun mereka syahwat dan ghadab ni oleh kerana dalam diri kita sendiri, dia ada peranannya sendiri. Jadi kita kena menggunakan, memperkudakan syahwat dan ghadab, kena ada tali kekang dia. Jangan sampai oleh kerana sifat asalnya syahwat ghadab adalah tidak baik, maka kalau tidak keluar pada kendalian, dia akan menggulingkan raja dan di kita itu hati. Apabila hati itu tidak menerima nasihat, tidak menerima panduan daripada wazir, itu akal dengan isyarat ilmu. Baik. Wa kadzalika syahwatu wal ghadabu yang bagi an yakuna, syahwat dan ghadab yang bagi an yakuna tahtal aqli. Jadi lagu mana kita nak mengendalikan syahwat dan ghadab supaya sentiasa dalam keadaan yang
tidak berlebihan dan tidak berkurangan, mestilah di bawah syawak dan qadha ini dikendalikan dengan tahtal ayadil akli, di bawah kekuasaan, katakan tangan apa nama, di bawah kawalan akal lah, di bawah kalangan akal. Macam tadi ya. Tahta ayadil akli. Akli kena badas pada akal, mengikut akal. Sebab itulah ada orang marah sangat orang siapa dia luar kawalan kata, hey, khabar je, khabar sikit, tak ada akal. Mu tak mikir ke, khabar ingat, dia tak khabar ingat, dia tak berakal. Begitu juga apa kalau mengikut nafsu, jadi dia panggil tak berakal masa tu, tak berakal, walaupun cerdik secara mana dia tak berakal masa tu. Baik. Cuma bagaimana kita nak mengendalikan ghadab, ada panduannya, mana sebut oleh Syekhuna dalam kitab Sabil Iradah, antara kita nak mengendalikan al-ghadab dari sudut ada sudut praktisnya. Sudut praktisnya ialah namanya kita berwuduk. Wuduk bila tidak terkendali, kita berwuduk. Kita duduk. Kita duduk. Apabila kita berdiri, kita duduk. Apabila kita duduk, kita baring. Ini berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laka. Wuduk. Ala innal ghadaba jamratun tuqadu fi jawf ibni Adam. Ala tarawna ila humratil ainaihi wa intifaqi awzajih. Ada berpandu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar. Sungguhnya api ni dipadamkan dengan air bil ma. Fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda, Nabi kata. Begitu juga duduk. Ini semua berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk apabila berdiri. Dan isti'azah mana mengucap a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Isti'azah berdoa dengan atau doa dengan doa khusus. Berdoa, ada doa yang khusus apabila rasa lalu marah sampai tak terkendali, antaranya doa Allahumma Allahumma, ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada sahabat, pada Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Aisyah nampak Aisyah marah, ya, Rasulullah ajarkan baca Allahumma gfirli, Allahumma gfirli zambi. Jadi istighfar ni tak lepas pada kita dah. Walaupun tamal kita marah, istighfar. Kalau kita nak buat ibadat pun kita istighfar. Lepas pada buat ibadat pun kita istighfar. Allahumma gfirli zambi. Allahumma gfirli zambi wa azhib ghaiza qalbi. Wa azhib dah hilangkan ghaizal qalbi. Ghaizah ni dia besar lagi daripada ghadab biasa. Ghaizal qalbi. Allahumma gfirli zambi wa azhib ghaizal qalbi. Ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Dan hindari aku daripada syaitan. Wa
wa ajirni minasyaitan. Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya Allah, ampunilah aku dan dosaku, hilangkan kemarahan dalam hati, kemarahan yang bergolok dalam hatiku, dan hindarilah aku daripada syaitan. Baik. Wa in fa'ala zalika, apabila para manusia melakukan itu, melakukan apa? Maknanya mengawal. Fa in fa'ala zalika, kembali pada apa? Mana meletakkan syahwat dan ghadab di bawah kendalian akal dia, fala yaf'ala syai'an illa bi amriha, tinggal tu. Fala yaf'ala, dan tidak menggunakan, melakukan suatu oleh syahwat dan ghadab, melainkan dengan arahan akal. Melainkan dengan arahan akal. Apabila gitu, fa in fa'ala zalika, apabila melakukan demikian oleh seorang murid, seorang salik, melakukan demikian, maknanya meletakkan syahwat dan ghadab di bawah kendalian akal, sahalahu husnul akhlaqi, maka sahlah, mana berolehlah akhlak yang baik, husnul akhlak, akhlakul hasanah. Akhlak hasanah ia adalah himpunan daripada sifat-sifat yang terpuji. Karena tak boleh dikatakan, tak boleh seorang itu dinamakan mempunyai akhlak yang baik apabila tidak terhimpun sifat-sifat yang terpuji. Apa dia sifat yang terpuji? Iaitu sifat inilah al-malak. Itu sifat malaikat lah. Sifat malaikat yang terpuji. Itu sifat malaikat. Kerana malaikat ni memang dijadikan untuk kebaikan dan rahmat. Dan apabila memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, itu sifat malaikat ini adalah merupakan benih bagi saadah. Dan saadah akan terbit, akan tumbuh saadah, kebahagiaan, tumbuh berdasarkan daripada sifat-sifat yang sifat terpuji. Manakala kecelakaan apabila menuruti sifat-sifat al-qalbu, khinzi dan syaitan. Kita boleh dapat dengan cara mata lendir kita nampak mereka yang celaka dari dunia lagi kerana akal mereka tidak terkendali, ilmu mereka tidak diamalkan kerana mereka menurut sifat-sifat al-qalbu khinzir dan terpedaya dengan syaitan yang menghasut. Tak boleh bagi contohlah, kita nampak kalau kita pergi jauh, tengok pada diri kita. Apa yang merosakkan diri kita selama ini pun kerana tidak dapat mengendalikan tiga benda ini. Wa in amila bi khilafi zalika, sekiranya dipraktiskan, diamalkan yang menyalahi itu, menyalahi apa yang disebut tadi, iaitu kita meletakkan sifat-sifat kekhinziran dan keanjingan itu di bawah kendalian akal. Kalau tidak menyalahi dan itu tidak buat begitu, maknanya terlepas daripada kendalian, fa khadama syahwata wal ghadaba, maka diri kita, manusia itu akan berkhidmat, akan bekerja, akan berkhidmat, jadi khadam bagi syahwat dan ghadab. Hanya berkhidmat bagi syahwat dan ghadab. Mandi kita apa dia? Diri kita yang masuk dengan askar. Masuk mana ni? Anggota-anggota kita. Mata kita kerana apa? Kerana syahwat. Tangan kita kerana ghadab contohnya. Kaki kita kerana syahwat, kerana ghadab kita bertindak.
Begitu juga perut, begitu juga pikiran, pikiran dengan memori dia, dengan proses memikir dia, dengan lintasan-lintasannya, semua berkhidmat kepada syahwat dan ghadab apabila tidak meletakkan bawah panduan akal. Apabila begitu, sahalahu akhlakul qabihah, maka akan jadilah akhlakul qabihah. Jadi kita nampak proses akhlakul hasanah dan akhlakul qabihah itu terjadi. Dan akhlakul qabihah wahya sifatus syayatin, itu sifat syaitan, yang mana akhlak qabihah ini adalah benih bagi asyaqa, kecelakaan. Jadi simpulannya akhlakul hasanah, akhlak yang baik adalah yang melahirkan sa'adah. Adapun akhlakul qabihah atau akhlakul su', akhlak yang buruk akan melahirkan asyaqa, menimbulkan asyaqa, kecelakaan, baik dunia ataupun akhirat. Akhirat sudah pasti, dunia pun sudah pasti juga. Fatabayyana lahu fi naumihi ka'annahu qa'imun masdudul wasati yakhdumul kalba wal khinzira. Maka apabila begitu, apabila ini yang menjadi pegangan atau keadaan seorang manusia, yang mana akhlak khusud ini ringkasnya apa ni? Kalbun, nak mudah itu analogi ni, khinzir, dengan syaitan, mengendalikan diri kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan diri kita. Apabila begitu, fatabayyana lahu fi naumi, maka zahir dalam tidur dia, seolah-olah begitulah dalam mimpinya. Mana kita bayangkan, ka'annahu seumpama qa'imun, mereka berdiri di seorang manusia ni. Lukis pelik sikit manusia. Orang ni. Okey. Okey. Dah. Jadi orang pun jadi pecicok. Manusia qa'imun masdudul wasati yakhdumul kalbi wal khinziri. Masdudul wasat mana diikat di tengah. Diikat di tengah ni. Diikat di tengah ni, ni perumpamaan bagi tengah ni perut, perumpamaan bagi maklah dia hamba betul. Tak gimana ni, diikat sini menjadi hamba bagi syahwat wal ghadab. Diikat, ikut, turut belaka. Turut belaka syahwat dan ghadab ni. Syahwat dan ghadab ni. Pamo manusia jadi begitu. Wa kana mathalhu, dan juga perumpamaan itu yang pertama, apabila keadaannya akhlak kusuk, maknanya apabila hati itu di bawah kendalian, bawah suruhan, diperkudakan oleh nafsu marah dan nafsu syahwat, atau diumpama dengan khinzir dan kalbu, umpama manusia diikat di tengah dia oleh syahwat dan ghadab. Ikat perut ni maknanya itu belakang dah, umpama gitu. Wa kana masaluhu kama sal rajulun muslimi ya'khuzu rijalan muslimina yahbisuhum 'indal kafirin. Umpama juga serupa dengan seorang laki-laki muslim, ia membiarkan
mengambil lelaki Muslim. Mana kata mengambil mana menawan. Menawar seorang lelaki Muslim yang lain untuk dijadikan, untuk diserahkan kepada orang kafir. Untuk ditawan, untuk diigak oleh orang kafir. Menyerahkan Muslim lain pada orang kafir. Ada satu peperangan ke berapa ke, suruh pergi ke orang kafir. Gitu. Supaya jadi tawanan, jadi hamba pada orang kafir. Umpama gitu. Fakaifa yakunu haluka. Jadi kalau lagi kita menyerahkan akal kita, raja kita kepada pada syahwat dan qada lah, gitulah. Fakaifa yakunu haluka yaumal qiyamati iza habastal maliku wa huwal aqlu. Bagaimana keadaanmu pada hari kiamat nanti apabila mu ditawan oleh raja ataupun raja ataupun wazir, iaitu akal. Keadaanmu apabila apabila mu menawang, mana mu mengigak, mengurung. Seumpama mu dipaparkan bahawa mu sedang kamu mengurung rajamu dan juga akalmu. Raja menteri nasihat itu turun di bawah di syahwat wal ghadab, di bawah tangan, di bawah kendalian syahwat dan ghadab, iaitu kalbu dan khinzir. Ada hina dia daripada anjing dan babi. Raja kita iaitu akan patutnya jadi raja, tetapi ditok oleh anjing dan babi, khinzir dan kalbun. Uduh sangat. Untuk Imam Ghazali buat perumpamaan gini supaya kita nampak lebih terkesanlah oleh hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya sikit? Saya tanya. Ya. Apa maksud apa ni? Assalamualaikum. Ya, cakap pada diri sendiri tu macam mana? Kalau kita Ya. cakap pada diri sendiri tu, kita cakap pada siapa dia? Cakap pada akal ke ataupun pada Cakap apa? Cakap pada diri sendiri. Boleh Ustaz terangkan sikit? Cakap pada diri apa tu? Tak faham tu. Cakap pada diri sendiri, maksudnya dalam Cakap pada diri sendiri apa tu? Merujuk pada kenyataan mana tu? Kadang-kadang kita kadang-kadang kita kita macam-macam dalam fikiran kita kan, betul. Jadi sebenarnya macam mana, adakah kita untuk mencari sesuatu ke apa ke? Macam mana, susah sana. tak jelas sangat tu. Tak apalah, minggu depan insya-Allah Ustaz. Susah malak dah. Ya. Baik. Saya tak tepat dengan apa yang nak ditanya lah. Ya. InsyaAllah minggu depan dah. Minggu depan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamna rusda a'udzu min syarri nafs. Allahumma alhamna rusda a'udzu min syarri. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.